Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sahabat Ibu Kandung Sul Budiman. Saya ucapkan kepada Encik Fawis Bakri selaku pensyarah debat bahasa Melayu kumpulan B serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya Nurul Ain binti Sofian dengan kad matrik berdaftar di 091104 hadir pada hari ini untuk berkongsikan sebuah sesi bedah buku yang berjudul Arkitek Jalanan. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam kita mendepani kehidupan sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, saya yakin setiap seorang daripada kita mempunyai masalah dan cabaran yang tersendiri yang di mana turut merangkumi pelbagai aspek kesusahan. Justru dengan itu, izinkan saya memperkenalkan sebuah buku yang berjudul Arkitek Jalanan ini kepada para hadirin untuk dijadikan sebagai peneman kepada pendorong menempuh kehidupan sebagai seorang siswa. Sidang penonton sekalian, buku ini merupakan hasil penulisan daripada seorang penulis yang bernama Temeh Abdullah. Buku ini juga diterbitkan pada April 2017 oleh Iman Publication Sendian Berhad. Untuk pengetahuan semua, buku yang saya pegang ini merupakan buku cetakan yang ketujuh. Ulang suara merupakan buku cetakan yang ketujuh. Makna kata, buku ini merupakan buku yang diminati oleh ramai pembaca serta mempunyai keistimewaan yang tersendiri dan mendapat permintaan tinggi oleh masyarakat. Sebelum saya membawa anda semua terbang dengan lebih jauh, suka untuk saya kongsikan faktor utama mengapa saya memilih buku ini untuk sesi bedah buku adalah kerana jalan cerita dan plot penceritaan kisah ini diadaptasi daripada kisah benar. Meskipun diolah di beberapa plot penceritaan, namun penulis menitipkan pesan bahawa kisah ini merupakan kisah yang beliau sendiri alami. Manakala faktor kedua adalah saya merupakan seorang yang gemar membaca buku dan buku yang saya baca adalah buku maujud dan bukannya buku di atas talian. Hal ini adalah kerana saya mendapat kepuasan menyeluruh sekiranya saya memegang helaian kertas buku tersebut dan membacanya hingga ke akhir buku surat. Faktor yang ketiga adalah setiap kali saya membaca buku, diibaratkan saya berada di dalam dunia kisah buku tersebut dan menjadi saksi kepada setiap situasi dan plot penceritaan yang berlaku, di mana itulah yang membuatkan saya berasa sangat seronok membaca buku yang saya minati. Untuk pengetahuan para hadirin, saya amat gemar membaca buku yang bergenre science fiction, komedi, sejarah, romantik, thriller serta horror, dan kesemua perkara ini sedikit sebanyak membantu saya dalam memahami dan empati terhadap kisah-kisah yang dinukilkan di dalam senaskah buku. Dan perkara ini turut menyumbang kepada pembentukan pola ayat yang dihasilkan oleh saya di dalam sesebuah penulisan. Tuan-tuan dan puan-puan, Arkitek Jalanan merupakan hasil penceritaan daripada sekuens buku Signature Jalanan dan Pelukis Jalanan. Di mana jujur saya ungkapkan kesemua kisah ini merupakan kisah yang sangat menarik untuk dibaca oleh mana-mana lapisan umur, dan rugi sekiranya para hadirin hanya mendengar kata-kata ini tanpa membacanya. Ekoran daripada itu juga, buku ini mengandungi 22 bab kisah yang di mana setiap kisah tersebut menonjolkan plot penceritaan yang menarik dan jelas untuk difahami oleh para pembaca. Dalam erti kata lain, menarik, menyedarkan dan menginspirasi.
3 perkataan yang jelas menggambarkan tarikan utama buku Arkitek Jalanan. Sidang hadirin sekalian, bab yang menjadi kegemaran saya di dalam buku ini adalah bab ke-14, di mana penulis menukilkan sebuah kata-kata yang berbentuk what comes from the heart goes to the heart. Apabila kita sedang mengalami masalah atau kesulitan dan buntu akan jalan penyelesaian, maka kita akan mengikut kata hati dan berserah kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan sebagai seorang siswa yang sentiasa menghadapi masalah berkaitan tugasan, rakan sekumpulan serta masalah peribadi, yang ini saya rumuskan di sini adalah apabila kita sedang mengalami masalah dan kesulitan, itu bukanlah suatu pengakhiran buat kita. Sebaliknya, ketika kita sedang berjuang menyelesaikan masalah tersebut, secara tidak langsung kita sedang memupuk diri kita sendiri untuk berfikir secara rasional dan matang dalam membuat keputusan. Kerana kehidupan ini merupakan sebuah perjalanan dan bukannya pelarian. Masalah akan sentiasa ada, masalah akan datang dan pergi, tetapi tetaplah dengan takdir ilahi. Hadirin yang dihormati, buku Arkitek Jalanan ini menceritakan kisah tentang seorang siswa yang bertungkus lumus menyara kehidupannya dengan hanya melukis replika bangunan dan menjualnya di sekitar jalanan di London, United Kingdom, demi menggenggam segulung ijazah sarjana muda seni bina. Watak utama ini mengalami pelbagai rintangan dan cabaran. Namun, watak utama ini tidak pernah berputus asa untuk mencapai impiannya, malah dibantu oleh rakan baiknya untuk menghabiskan perjalanan yang telah mereka mulakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan kisah yang klise, tetapi dengan membaca kisah ini, anda akan sedar di setiap kesusahan ada kesenangan. Secara rangkumannya, buku ini berjaya menyedarkan saya dan memberi inspirasi kepada saya untuk tidak terlalu memikirkan emosi dalam usaha menggapai cita-cita dan impian. Dan sebagaimana watak utama ini memperolehi keputusan dan tawaran, saya percaya setiap seorang daripada kita bakal memperolehi peluang dan rezeki masing-masing di dalam takdir kehidupan yang akan datang. Hadirin sekalian, sekiranya anda ingin mendapatkan buku ini, anda boleh saja mengunjungi mana-mana kedai buku seperti MPH, Popular dan sebagainya untuk mendapatkan buku ini. Dan sekiranya anda ingin menjimatkan masa anda boleh saja melayari laman web Shopee dan Lazada untuk membeli buku Arkitek Jalanan ini. Harga senaskah buku ini hanya sebanyak RM30 Malaysia sahaja. Tetapi sekiranya anda ingin menjimatkan masa dan wang, anda disarankan untuk pergi ke mana-mana perpustakaan awam dan meminjam buku ini. Pilihan di tangan anda. Pendek kata, membaca tidak akan membuatkan anda kelihatan tidak bergaya atau noob. Sebaliknya, anda akan kaya dengan ilmu yang seluas alam semesta. Sekian saja daripada saya. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, cari disusun, maaf dipinta. Terima kasih daun keladi. Jangan lupa jaga diri. Semoga kita berjumpa lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.